dalam misi tersebut telah berjaya membawa sebanyak lebih kurang 800,000 ringgit Malaysia, dan selamat saya sampaikan kepada mereka yang bertanggungjawab di dalam Gaza. Dalam misi ini sangat penting bagi saya ialah untuk memastikan bahawa sumbangan-sumbangan yang banyak terkumpul itu dapat benar-benar disampaikan kepada masyarakat Palestin yang memerlukan. Memang terdapat sedikit masalah dalam penyampaian bantuan. Hanya tidak semudah yang mungkin digambarkan oleh kita, kerana sempadan pintu masuk Rafah dan juga pintu masuk Tol Karam yang dikawal oleh Israel, semuanya boleh dikatakan dikawal oleh Israel. Sehingga yang pintu Rafah pun diselenggarakan mengikut taklimat Israel. Bahan-bahan makanan dan alat-alatan tidak boleh disalurkan melalui pintu Rafah, melalui pintu Mesir. Yang diizinkan untuk kita salurkan melalui pintu Mesir di Rafah hanyalah obat-obatan dan tenaga manusia, doktor ataupun wartawan. Jadi sebenarnya jika sekiranya kita tidak mempunyai laluan yang baik, yang tepat, dan kalau kita hanya menghantar barang, kemungkinan barang kita tersadai di Arish dan juga sama ada di store Palang Merah ataupun di lapangan terbang Arish, ataupun di pintu masuk Tol Karam di sebelah Israel. Jadi sebenarnya banyak sumbangan yang dihantar yang tidak maknanya tidak dihantar dengan cara yang betul, tersadai di sempadan. Jadi sebab itu saya bertekad betul-betul untuk masuk ke dalam dan melihat sendiri sumbangan-sumbangan yang dihantar itu sampai ataupun tidak. Mengikut taklimat yang diberikan kepada saya bahawa sumbangan dalam bentuk makanan yang sampai ke dalam Gaza hanya 3 kali sahaja. Jadi banyak sumbangan-sumbangan yang dihantar daripada seluruh dunia berlonggok-longgok di sempadan dan tidak sampai kepada rakyat Palestin. Jadi di sini maksud saya misi kita untuk benar-benar memastikan sumbangan yang kita kita sumbangkan itu sampai kepada rakyat Palestin. Alhamdulillah kita telah dapat menerokai dan sampai kepada pihak-pihak yang berkenaan dan telah mengadakan pertemuan-pertemuan dan mengenal pasti apa-apa sahaja yang diperlukan oleh mereka untuk kita salurkan dengan cara yang betul dan tepat. Jadi di antara kawasan yang saya lawati ialah Bait Lahia, nama tempat, satu kawasan parlimen Bait Lahia. Selain daripada Gaza, Bait Hanun, Zaituniyah yang banyak diserang oleh tentera Israel, saya juga pergi kepada Bait Lahia dan saya bertemu dengan ahli parlimen di Bait Lahia dan bertemu dengan Datuk Bandar dia, dan dia bawa saya untuk melihat sendiri dan menunjukkan apa-apa program yang boleh kita bantu dia dalam membangunkan semula Gaza, khususnya Bait Lahia. Jadi antara benda yang dicadangkan kepada saya ialah supaya kita, ini saya nak panjangkan kepada Persatuan Penduduk Bangi, insya-Allah program yang kita buat akan berterusan lepas pada ini, insya-Allah. Kalau kita boleh, kita sampai mengambil Bait Lahia ini sebagai kawasan angkat. Jadi sumbangan kita berterusan untuk membetulkan balik infrastruktur, hospital, sekolah dan membina tempat-tempat penginapan baru dan sebagainya. Jadi itu antara projek yang boleh kita ambil lah. Jadi saya menyarankan kepada Persatuan Penduduk dan program kita ini, insya-Allah kalau berpanjangan boleh
mengambil tanggungjawab yang seperti itu. Jadi Bandar Baru Bangi yang terdiri daripada 80,000 penduduk ini boleh mengambil Beit Dahiyah sebagai kampung angkat, bandar angkat dan bina masjid ke rumah ke infrastruktur apa benda yang dihajati harta hospital. Yang saya nak sebutkan di sini juga ialah sumbangan tidak semata-mata boleh disampaikan begitu saja kerana menjadi isu bantuan sekarang ni, bantuan kemanusiaan ni sudah menjadi isu politik. Kan? Jadi negara Arab yang bersekongkol dengan Israel dan juga Fatah sendiri menggunakan isu bantuan yang disalurkan kepada untuk membangunkan semula Gaza ini sebagai isu politik untuk memaksa Hamas menerima syarat-syarat Israel. Jadi sebab itu kalau silap kita menyalurkan bantuan kita akan menjadi alat politik kepada pihak-pihak tertentu. Dan ini maklumat-maklumat yang saya rasa penting untuk saya sampaikan. Di samping kalau ayat-ayat Allah